أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Segala puji bagi Allah yang telah pun berfirman melalui kalamnya yang mulia dengan menyebut, wahai sekalian manusia. Allah memanggil, menyeru manusia bukan dengan seruan yang sia-sia. Sudah pasti ada sesuatu yang ingin Allah berikan ataupun yang ingin Allah daripada hamba-hambanya ini berikan perhatian terhadap panggilannya. Dan di dalam salah satu seruan itu Allah menyeru secara keseluruhan hambanya, ya ayyuhan nas. Walaupun Allah boleh menggunakan perkataan lain ataupun menyeru kelompok yang khusus, tetapi ada kala Allah menyeru kepada seluruh manusia. Ketika Allah memberikan seruan tersebut, Allah menyatakan ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Baik, termasuk manusia itu adalah dalam kalangan orang-orang yang beriman. Dan termasuk orang-orang yang beriman itu adalah kita. Allah menyeru dan memanggil kita. Ketika Allah seru kita, Allah sebut ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Tuhan kita siapa? Allah. Dan ketika Allah menyuruh, memerintahkan sedemikian, lalu Allah perkenalkan kepada kita suatu hari, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri suatu hari bahawa guncangan pada hari kiamat itu merupakan sesuatu urusan yang besar, azim. Baik, Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga selawat dan salam, berkat dan nikmat senantiasa Allah limpah dan curahkan buat hamba kekasihnya untuk junjungan besar Nabi kita yang mulia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam itu bersambung kepada seluruh ahli keluarga baginda yang tercinta, isteri-isteri baginda dalam kalangan ummahatul mukminin, putra-putri baginda, orang-orang saleh yang telah pun Allah anugerahkan kesempatan hidup bersama dengan baginda dalam kalangan para sahabat yang datang selepas daripada mereka. Semoga Allah merahmati dan meridai kita dengan mereka. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Thumma amma ba'd. Allahumma atina nufusina taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Yang dirahmati oleh Allah, bagi amat dikasihi dan dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Amran, seterusnya jawatan kuasa, dan ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Khusus bagi orang laki-laki, hari ini sekali lagi kita mendengar di atas mimbar khatib atau imam yang menyampaikan khutbah itu salah satu daripada rukun yang diperdengarkan kepada kita adalah pesanan taqwa. Dan sudah pasti apabila Allah mengulangi perkataan taqwa di dalam Al-Quran sebanyak 150 kali, ada sesuatu yang ingin Allah bicarakan tentang kalimat tersebut. Dan
perkataan lawan kepada kalimah taqwa ini adalah fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan keburukan itu kepada manusia, supaya manusia itu tahu bahawasanya yang memilih untuk mengikuti keburukan itu adalah dirinya sendiri. Kerana kami juga mengilhamkan kepada manusia itu takwa. Dan ketika manusia itu taat, dia sedang memilih jalannya sendiri untuk taat kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita dalam kalangan hamba-hamba yang taat kepadanya, insya-Allah. Baik. Ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita ingin berkongsi dan membicarakan tiga ayat daripada surah Asy-Syu'ara. 3 ayat daripada surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara iaitu surah yang ke-26 di dalam Al-Quran, juzuk yang ke-19, pada ayat 214 sehingga 216. Muka suratnya 376 di dalam mushaf, kedudukan sebelah kiri halaman Al-Quran, baris kelima dari atas. Surah Asy-Syu'ara ni dia ada berapa ayat? 82, 83. Dia ada 5 helaian, 10 muka surat, bermula dengan ta sin mim. Dia ada 150 baris. Ayat itu bermula pada baris yang ke-140. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebut, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asawka fakul inni bari'un mimma ta'malun. Sadaqallahul azim. Jumpa tak? Jumpa tak? 376. Baik. Allah berfirman antara lain bermaksud, dan berikanlah peringatan itu wahai Muhammad kepada kerabat-kerabat kamu, jiran tetangga kamu, kenalan-kenalan kamu, aqrabin, yang close, yang dekat dengan kamu. Dan hendaklah kamu merendahkan suara, melunakkan bicara kepada orang-orang yang beriman, yakni yang mengikuti kamu. Tetapi bagi orang-orang yang berpaling, tidak menerima, bahkan melawan kamu, katakan kepada orang seperti itu bahawa aku berlepas tangan daripada apa yang telah pun kamu lakukan. Baik, overview kepada ayat ini iaitu tentang peristiwa dakwah yang perlu untuk Rasul sebarkan secara jahar, terang-terangan. Baik, ketika Rasul dilantik menjadi Nabi, menjadi Rasul ni, di usia berapa? 40 tahun. 3 tahun pertama, dakwah itu berjalan secara sir, secara rahsia, secara sembunyi-sembunyi, senyap-senyap, diam-diam. Hanya diperkenalkan agama ni kepada orang yang pada hemat baginda, dia ni kalau aku cerita dia terima agama. Ataupun yang diperkenalkan oleh kerabat, sahabat-sahabat dekat dengan Rasul Muhammad, Rasulullah, kalau dia ni kita cerita pada dia dengar, dia taat, dia ikut. Dan pada hemat baginda yang boleh simpan dari sudut rahsia, jangan cerita pada orang 3 tahun pertama. Orang pun sebut 3 tahun pertama ni tak lama. Kita kena sebar sesuatu, tapi tak boleh cerita pada orang. Nak sebar tu pula kena pilih-pilih orang. Tengok ada potensi ikut baru kita cerita. Tak ada potensi kita tak cerita.
Lepas tu nak pilih pula, nak jaga pula. Payah. Kita nak jual produk ni, ada flyers, brochure. Kita nak supaya orang tahu, baru orang beli. Dan bila orang nak, sebelum orang tahu, kita kena cerita dululah produk ni. Benefit dia apa, moleknya di mana, berapa harga dia, apa manfaat untuk kita, macam mana waranti, jangka masa panjang dan sebagainya. Orang tertarik, berminat, dia ikut, dia beli, dia pakai barang kita. Tiba-tiba nak kena cerita, nak kena ajak. Tapi syarat Muhammad 3 tahun pertama ni kena sir. Payah juga tu. Baik, ringkas cerita, selesai 3 tahun dengan perjalanan yang penuh liku, yang juga luar biasa. Apabila Allah menurunkan ayat 214 daripada surah Asy-Syu'ara ni, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini merupakan khabar gembira yang Allah berikan kepada Rasul bahawa sudah sampai masanya kamu iklankan agama ni kepada orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Muhammad, beri peringatan kepada kerabat kamu, kaum kamu, jiran, tetangga kamu, terutama yang dekat-dekat dengan kamu. Baik. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam Jami' Sahih Al-Bukhari ada 2 riwayat cerita tentang peristiwa setelah ayat ni diturunkan. Pertama, riwayat daripada Abdullah ibnu Al-Abbas radhiyallahu anhuma, nombor hadis 4770. Dan riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn Sakhar ataupun Abu Hurairah, nombor hadis 4771. Dua-dua riwayat ni similar, dekat-dekat, dan cerita tentang benda yang sama. Baik. Ketika Allah turunkan ayat tu, wa anzir ashiratakal aqrabin, Rasul ni keluar dari rumah keesokan harinya, berpagi-pagian menuju ke mana? Menuju ke Bukit Safa. Di kalangan kita ni, ayah-ayah, ibu-ibu, ada pengalaman belaka dah buat haji, buat umrah ni. Dan kita pernah duduk, pernah pijak tanah Bukit Safa ni. Kita lakukan ibadat di situ. Ibadat apa kita buat? Di Safa ni, sa'i antara Safa dan Marwah. Kita duduk di Safa tu, setelah kita tawaf Baitillah Al-Haram, kita sa'i. Kita sampai tempat Bukit Safa tu, kita tengok hari ni Safa tu duduk dalam glass gate area tu, yang ada puncak dia, kita tengok sikit saja. Orang yang semua dia tie marmar tak, pasang mozaik ni, dan tempat tu dia tinggi sedikit. Kita jalan, orang laki-laki sampai dia punya garisan, lari-lari anak selesai berjalan, naik sikit, kemudian kita pusing pula tak. Baik, hak naik sikit tu kita tengok, Bukit Safa ni tak tinggi mana, tak tinggi. Bahkan hari ni orang sa'i bukan setakat jalan kaki, lari-lari anak. Dekat atas orang naik motor, naik skuter. Naik skuter tu pula bawa diri boleh, pakai driver pun boleh. Bayar 30-50 riyal. Haji nak bawa sendiri boleh, nak saya bawa pun boleh, tambah 20 riyal lagi. Kita tak terbayang. Bahkan orang Arab sendiri tak terbayang satu masa boleh sa'i naik kenderaan. Bukan setakat naik kenderaan, orang tolong bawa pula. Tak mustahil esok naik pula tingkat 3, tingkat 4 atas ni, naik Grab sa'i. Tak mustahil Sungguh. Hukum fiqh tu membenarkan kita naik kenderaan untuk sa'i. Dan orang akan tanya pula, kalau saya tak sakit lutut, gaut pun tak ada, kecil manis, comel belakang ni, boleh naik ke tak skuter ni? Boleh dengan syarat bayar. Nak bagi tahu. Yang pada hakikatnya tempat tersebut di Safa ni hanyalah tempat medan perhimpunan rasmi ketika Rasul itu berada di Makkah, dan kepada seluruh penduduk Makkah, apabila hilang barang, hilang anak, nak keluar musafir, jalan jauh, nak cari sesuatu, sahabat baik dan sebagainya,
mereka akan naik ke Bukit Safa, melaungkan iklan dan sebagainya. Orang hak bawah ni pakak dengar belaka. Baik, oleh kerana tempat tu pada waktu itu sebagai medan perhimpunan rasmi, maka Rasul mengambil kesempatan yang sama untuk naik ke Bukit Safa, nak iklankan agama ni kepada orang-orang di sekeliling kota Makkah. Baik, ketika Rasul naik ke Bukit Safa, kata Al-Imam Al-Bukhari, Nabi kita yang mulia memulai ungkapan dengan satu soalan. Apabila Nabi sebut, ya ma'syaran nas, wahai sekalian manusia. Dan sebelum itu Imam Bukhari menyebut dalam sahih dia, Rasul ni dia memanggil kabilah Arab untuk berada di medan perhimpunan mengikut nama kabilah masing-masing. Ya Bani Fihar, ya Bani Adi, ya Bani Qusay ibn Kilab, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Quraisy, ya Bani. Satu-satu Rasul panggil. Dan orang Arab tu, kata Imam Bukhari, yakhruju min buyutihim, keluar daripada rumah mereka itu berduyun-duyun menuju ke medan perhimpunan di Bukit Safa. Dan nak sebut ramai tak ramai yang hadir pada pagi itu. Idza kana lam yastati' an yakhruj fa arsala rajulun akhar. Bagi yang tak mampu nak keluar menyertai medan perhimpunan di tempat yang sama, boleh jadi sakit, ada urusan, tidak berkemampuan, ada masyakkah dan lain-lain, dia kirim khadam dia, utusan dia, orang suruhan dia, kamu pergi ke sana, kamu dengar apa yang nak disampaikan, selesai, habis, balik kamu cerita pada aku. Termasuk yang hadir dan duduk di medan yang sama adalah pemuka-pemuka, pembesar-pembesar Quraisy. Siapa mereka? Antaranya Abu Lahab. Siapa mereka? Antaranya Utbah ibnu Rabi'ah. Siapa mereka? Ada beberapa pembesar yang lain. Bila semua hadir belaka, duduk di tempat yang Rasul itu seru mereka, dan keluar dengan penuh kebanggaan kerana nama kabilah mereka itu diseru. Sampai semua ada belaka, Rasul tengok penuh dah ni Bukit Safa ni. Rasul memulai dengan menyebut, ya ma'syaran nas, wahai sekalian manusia. Bermaksud yang hadir pada pagi ni, yang ada di depan aku semua pada pagi ni. Baik. Ara'aitum law akhbartukum anna khaylan biwadin turidu an tughira alaikum fahal antum musaddiqi. Rasul memulai dengan bertanya, apa pendapat kamu sekiranya aku khabarkan bahawa di sebalik Bukit Safa ni ada satu pasukan berkuda tentera yang telah pun bersiap siaga untuk menyerang kamu pada pagi ni. Fahal antum musaddiqi, adakah kamu mempercayai kata-kata aku? Kalau saya nak sebut lah belakang bukit ni, tentera tu tunggu dah nak serang kita ni. Ramai pula tu pasukan berkuda. Kalau saya sebut gitu, awak percaya ke tak? Ketika Rasul tanya, fahal antum musaddiqi, adakah kamu mempercayai kata-kata aku? Orang-orang Makkah menyebut, na'am Muhammad, na'am, ya, kami percaya. Kami percaya apa yang kamu sebut. Ma jarrabna alaika illa sidqan. Bahkan Muhammad, kami tidak ada pengalaman buruk bersama dengan kamu. Yang kamu sebut semua betul, benar belaka, kami percaya. Ui, dahsyat. Bermaksud mereka ni mempercayai Nabi kita Muhammad, bukan setakat kata-kata lah. Semua Nabi buat tu mereka percaya belaka. Termasuk kalau Nabi sebut belakang bukit ni ada pasukan tentera berkuda nak serang dia pagi ni, percaya juga walaupun tak ada. Ketika Rasul dapat
jawapan yang tuntas seperti itu. Solid jawapan. Percaya dah. Lalu Rasul mengawali dengan memperkenalkan agama ni kepada mereka. Fa inni nadhirun lakum baina yaday min azabin syadid. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah kepada kamu semua ini sebagai nazir, pemberi peringatan bahawa di depan kita ada azab Allah yang cukup dahsyat sedang menunggu. Nak buat sesuatu benda, fikir depan kita ada azab. Nak jatuh satu keputusan, kena fikir depan ada azab. Nak jatuh satu-satu hukuman, fikir depan kita ada azab. Nak buat apa, bagaimana, cara, bila, fikir depan kita ada azab. Baik. Setelah Rasul menyebut sedemikian, semua kabilah Arab, kecil, besar, tua, muda, wanita, kanak-kanak, remaja, orang kelainan upaya ada berlaku. Semua dengar perkataan Rasul. Termasuk yang dengar adalah pemuka dan pembesar Quraisy, Abu Lahab. Dia dengar Muhammad sebut bahawa Muhammad ni Rasul yang Allah utuskan sebagai pemberi peringatan. Dan di depan sana ada azab yang sedang menunggu. Dengar sahaja begitu, dia respon kepada kata-kata yang dikeluarkan oleh Nabi. Dan kata-kata dia ni, respon dia ni, Allahu Akbar, cukup menyayak hati dan cukup memalukan. Keluar sahaja perkataan dia mengguris hati, mencalar maruah dan kehormatan Nabi itu sebagai seorang Rasul. Selesai dia dengar, Abu Lahab menyebut, Tabbal laka ya Muhammad, tabbal laka sa'iral yaum. Ketika semua orang pakak dengar, senyap belaka, dia bagi respon Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Dengan izin menterjemahkan. Tabban sama seperti wailun. Celaka kamu Muhammad, celaka. Tabban merujuk kepada kedua-dua tangan kamu, perbuatan kamu, kerja buat kamu, celaka belaka Muhammad. Baru sekejap tadi Nabi tanya, kalau aku sebut belakang bukit ni ada tentera pasukan berkuda, kamu percaya ataupun tidak? Semua sebut percaya. Ketika Nabi yang mulia perkenalkan agama ni, pada waktu yang sama, majlis yang sama, bila sebut tentang peringatan dan azab, kata Abu Lahab, celaka kamu Muhammad hari ni. Imam Bukhari pula sebut, perkataan Abu Lahab ni bukan hanya celaka, tapi tabban sa'iral yaum. Kecelakaan untuk kamu Muhammad keseluruhan hari itu. Start daripada pagi ni, kamu sebut pasal urusan ni, sampai malam kagang. Kerja kamu buat belaka, celaka belaka kamu Muhammad. Subhanallah. Kita mungkin kita tak ada pengalaman, tapi orang lain saya tak tahu. Kita keluar surau ni, keluar selisih dengan orang. Orang tengok pada kita, orang kata celaka awak. Kita nak naik motor, sama-sama parking naik motor. Kita naik motor kita, sahabat kita naik motor dia. Kita toleh pada dia, dia toleh pada kita, dia kata celaka awak. Sekejap lagi kita pergi kedai Aceh dah. Isteri kata balik seorang masjid, belilah mie goreng ke apa, roti-roti, biskut. Masuk kedai Aceh, ambil barang-barang, letak atas meja cashier nak bayar. Tokek kedai tu tengok kita, celaka awak. Baik, nak tanyalah jujur, apa perasaan kita? Perasaan kita, orang sebut perkataan celaka pada kita, sebut depan-depan tu pula. Yang kita ni nak marah, Tuhan saja yang tahu. Malu satu hal. Baik, kalau orang sebut pada ayah kita, ayah awak celaka. Mak awak yang kandung awak 9 bulan 10 hari tu, yang susah payah melahirkan awak tu,
yang berhamburan darah waktu awak keluar tu. Celaka mu awak. Apa perasaan kita? Diletak maruah mak ayah kita ni bawah tapak kasut dia ya. Tercala kehormatan kita ni, Tuhan saja yang tahu. Tiba-tiba seorang laki-laki yang bukan naik dia jadi nabi melalui pilihan raya. Allah lantik dia. Yang Allah lantik ni pula, bukan cala-cala Tuhan nak lantik ni. Bahkan Tuhan kirim pula pada dia syariat. Tuhan bagi kirim pula pada dia Jibril. Bahkan Tuhan ni dalam surah Al-Ahzab, hari ni kita dengar tentang selawat untuk dia. Sebelum Tuhan perintah orang beriman supaya selawat pada Nabi dia, Allah Azza wa Jal memulai dengan zat dia yang maha mulia. Bahkan dia sebut Innallaha guna lafzul jalalah. Wa malaikatahu, dan seluruh para malaikat aku, tanpa kecuali mana-mana malaikat. Semua di kalangan mereka itu, termasuk aku, selawat pada Nabi aku. Sebelum Tuhan perintah kepada manusia untuk selawat, Tuhan pilih pula yang layak selawat pada Nabi aku di kalangan orang yang bertakwa sahaja. Tak beriman, tidak bertakwa, tak layak kamu selawat pada Nabi aku. Baru turun perintah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, selawat pada dia, selawat pada dia. Tiba-tiba laki-laki yang kita sanjung saban hari dalam kehidupan kita ni, yang lidah kita di samping basah dengan zikir kepada Allah, selawat pada dia ni, depan-depan disebut oleh seorang laki-laki yang lain, celaka kamu. Celaka depan-depan satu hal. Yang menyaksikan peristiwa itu, yang mendengar dengan telinga yang baik, seluruh kabilah Arab dengar bahawa kata-kata Abu Lahab ini cukup berbisa, dia sebut Muhammad ni celaka. Contoh mudah gini, kita pergi sembahyang Jumaat tadi tak? Kita sembahyang Jumaat tadi. Hak sedar termasuk juga hak tidur. Tengah pada adat sembahyang Jumaat ni ramai. Penuh surau, penuh masjid. Dekat-dekat pintu tandah tak ada sembahyang lagi. Penuh. Bukan setakat datang lambat, datang awal pun kadang-kadang tak ada tempat depan. Penuh orang, penuh. Dan pada adat apabila khatib menyampaikan khutbah, diam belaka dia. Juga termasuk tidur, diam belaka. Tengah-tengah khatib menyampaikan khutbah, di saat semua senyap, bangun seorang laki-laki, dia kata, celaka kamu khatib. Baik, agak-agak tidur bangun ke tak? Bangun. Hak tak tidur bukan setakat bangun, diri terus. Masing-masing tengok pada laki-laki hak sebut tu, masing-masing tengok pada khatib. Lepas tu kita tengok orang sebelah kita, nak tanya khutbah Jumaat, tak tanya berasa nak tanya. Tanya juga, kenapa laki-laki tu sebut pada khatib celaka? Saya pun tak tahu, celaka sungguh. Orang lain akan bercakap juga, apa yang khatib buat ni sampai orang tuduh dia celaka? Sebut pula dalam majlis ni, dalam majlis khutbah Jumaat. Semua orang ada dah. Anak beranak, budak-budak, adik-beradik, kecil besar, bos-bos, rakyat biasa, pekerja, ada berlaku. Semua dengar perkataan yang sama, bahawa seorang laki-laki itu disebut pada khatib celaka. Baik, nak tanya pula, apa perasaan khatib itu? Adakah dia nak meneruskan khutbah? Atau nak berhenti? Atau nak semayang sorang? Atau nak balik? Kalau kita duduk tepat tu, tengah khutbah tu, waktu tu pula kita seorang yang bercakap, semua senyap, orang sebut kita celaka. Mana maruah kita? Rasul, Nabi kita yang mulia, di saat dia seorang duduk atas bukit ni, orang lain duduk bawah belakang tu, dia cerita, semua orang pakat dengar belakang ni. Tiba-tiba di saat semua dengar, disebut pada dia, celaka kamu Muhammad, keseluruhan hari ni celaka untuk kamu. Mana maruah Nabi kita? Tak perlu pada orang lain, Allah sendiri membela Nabinya yang mulia.
Allah menurunkan ayat daripada surah Al-Masad. Yang kita baca tu 5 ayat dalam juzuk 30 tu. Tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka untuk kedua-dua tangan Abu Lahab yang sebenarnya. Kecelakaan itulah untuk dirinya sendiri. Allah, Nabi ni tak perlu orang lain. Allah Ta'ala awal-awal lagi. Oleh kerana aku lantik Muhammad, aku tidak akan sia-siakan dia. Aku bela dia, aku bela. Baik. Rasul ni tak tahulah motivasi dia macam mana lah. Waktu tu. Kuatnya dia, tabahnya dia, cekarnya dia. Tetap dia menyebut kepada ummah pada waktu itu. Anqidhu anfusakum minan nar. Fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Kamu pakat jaga belakalah diri-diri kamu daripada menjadi bahan bakaran api neraka. Sekiranya Allah jatuhkan hukuman, mengambil keputusan di atas perbuatan kamu, aku tidak mampu untuk melakukan apa-apa. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tak boleh nak buat sesuatu, aku tak boleh nak tolong kamu. Pandai-pandailah kamu ingat, pandai-pandai kamu ingat. Baik. Selang masa berlalu ni, perjalanan dakwah ini berlakulah. Dalam ramai-ramai ni hok dengar juga. Seorang lelaki yang bernama Utbah ibnu Rabi'ah. Utbah ibnu Rabi'ah ni dia mati dalam keadaan kufur. Dia dibunuh dalam peperangan Badar tahun kedua Hijrah. Dan dia ni tak ikut agama Nabi kita. Cuma dia ni walaupun dia pemuka pembesar Quraisy, tetapi dia punya metod dia, cara negosiasi, cara dia bercakap lunak, lembut. Bahasa mudah gini, kalau kita nak bercakap dengan orang baik, kena guna bahasa baik baru dia dengar. Kalau kita naikkan suara, tinggikan suara, marah-marah, menjatuhkan maruah dia pun tak layan kita. Kita pun gitu juga. Kalau orang datang approach kita, datang pula bercakap baik-baik, lunak, bahasa pun comel, kita dengar pun sedap telinga, kita pun nak bercakap dengan dia. Tapi datang tengking pula marah-marah, jerekoh, kata sebut jerekoh. Kita pun serabutlah rasa. Gitu. Baik, Utbah ibnu Rabi'ah. Dia termasuk dalam 4 orang yang didoakan khusus oleh Nabi, Allah laknat 4 orang ni. Salah seorang dia. Antara 4 orang ni kata Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Maghazi, nombor hadis 3960. 3960 ke 3690? 3960 tak silap saya. Ada 4 orang khusus yang Nabi doakan laknat ke atas 4 orang ni. Salah seorang Utbah ibnu Rabi'ah, Syaibah ibnu Rabi'ah, Utbah ibnu Rabi'ah, lepas tu anak dia Al-Walid ibnu Utbah, dan keempat Amrun ibnu Hisham. 4 orang. Baik. Dia panggil Nabi kita ni. Dia panggil, dia kata seperti mana kita sebut pada pengajian lalu, Muhammad. Gini Muhammad nak tanya. Kunta ta'lam makanaka minan nasabi fina. Sebelum tu dia guna perkataan ya ibna akhi, ya ibna akhi, atau ya ibna akhi. Dan orang Arab ni menjadi resmi mereka bila nak berbicara dengan kita, dan dia lebih berusia pada kita, dia guna perkataan ya ibna akhi atau ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Gitu cara dia. Cuma sikit berkenaan dengan Utbah ni. Utbah ibnu Rabi'ah ni, dia berkahwin ada 3 orang anak. Salah seorang anak wanita dia nama Hindun binti Utbah. Yang Hindun ini menjadi isteri pada perkahwinan yang kedua kepada Abu Sufyan ibnu Harb. Baik, Abu Sufyan ni perkahwinan pertama dia dengan Safiyah binti Abdul Asr. Ada 2 orang anak. Pertama Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan,
yang menjadi isteri baginda pada perkahwinan yang ke-9. Dan kedua, anak dia yang terpalit dengan fitnah serta sejarah. Bahkan kalau kita search dalam Google nama dia ni, keluar fitnah dulu pada dia sebelum keluar kebenaran tentang diri dia. Siapa dia? Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan dia adalah panglima armada laut pertama dalam sejarah ketenteraan Islam. Bahkan dia sahabat baginda yang sempat riwayat 163 hadis daripada Nabi SAW. Baik, nak cerita laginya, dia ni ujung-ujung ada kena mengendong dengan Nabi. Gitulah ibarat. Nak sebut ahlul bait tak boleh, tapi ujung-ujung kena juga dia. Baik, ketika dia panggil Nabi kita, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, kunta ta'lam makanaka minan nasabi fina. Kamu pun tahu bagaimana kedudukan kamu di sisi kami ni. Kami ni sayang belaka pada kamu. Kami sanjung, kami sayang, kami kasih. Segala-gala lah kamu ni. Sebab ni kamu daripada kecil lagi duduk sekali dengan kami, besar dengan kami dan sebagainya. Bahkan kami kasih kepada kamu. Kami kenal kamu seumpama kami kenal anak-anak kami sendiri. Allahu Akbar. Baik. Lalu dia sebut kepada Nabi kita, ya Muhammad, ji'ta bi amrin azim. Cuma gini, kamu ni Muhammad, kamu bawa agama ni suatu urusan yang besar. Bukan kecil agama kamu bawa ni, besar. Besar tak besar agama yang kamu bawa ni Muhammad? Farraqta jama'atahum. Kamu pecah belahkan keluarga ataupun kerabat-kerabat ataupun kabilah mereka. Ayah yang dulu ikut agama turun-temurun, hari ini seorang ayah ikut agama kamu. Dulu seorang anak taat kepada ibu dia, hari ini anak tu ikut kamu. Dulu isteri itu patuh pada suaminya, hari ini isteri itu ikut ajaran agama kamu. Farraqta jama'atahum. Habis punah segala-gala pasukan hak ada, kabilah hak ada, keluarga hak ada, dengan sebab agama yang kamu bawa ni Muhammad. Rusak, punah belaka. Lalu dia menawarkan beberapa tawaran supaya Muhammad ni, Nabi kita yang mulia, pertimbangkan tawaran tersebut. Dan kalau Rasul ingin tawaran itu, mereka akan perkenalkan atau perkenankan kepada Nabi. Sebagaimana kita sebut dah pada kuliah sebelum daripada. Baik. Lalu kata Utbah ibn Rabi'ah, dia sebut, in kana turidu bihadzal amr malan jama'na laka amwalana. Muhammad, kalau kamu bawa agama ni dengan sebab kamu nak harta. Nak harta. Biasa siapa pun akan berhajat pada harta ni. Baik, kalau kamu bawa agama ni dengan sebab kamu nak harta, jama'na laka amwalana. Tak payah susah-susah. Kamu sebut nak harta tu, kami akan kumpulkan harta-harta yang kami ada. Semua harta itu kami berikan kepada kamu. Hatta takul, sehingga kamu sendiri akan berkata, anta aktsara minna malan. Kamulah yang paling banyak harta berbanding kami semua ni. Kalau kamu nak harta, kami bagi pada kamu. Baik, tawaran kedua, in kunta turidu bihi syarfan sawwatnaka alaina. Kalau kamu bawa agama yang baru ni Muhammad dengan sebab kamu nak sanjungan, kemuliaan, puji-pujian, kamu nak sangat dihormati oleh kami semua ni, sawwatnaka alaina, tak payah susah-susah, kami lantik kamu jadi ketua kepada kami. Kamu boleh memerintah ke atas kami. Wala naqta'u amran illa biiznik. Bahkan kami tidak akan putuskan sesuatu perkara sebelum kami dapat izin daripada kamu. Kamu bagi izin, kami buat. Kamu tak bagi izin, kami tak buat. Dahsyat tawaran. Baik, dua. Tawaran ketiga, in kunta turidu bihi mulkan. Kalau dengan sebab agama yang kamu bawa ni Muhammad, kamu nak jadi raja,
yang menguasai dan memerintah wilayah-wilayah yang ada. Tak perlu susah payah Muhammad. Malaknaka alaina. Kami lantik kamu jadi raja untuk kami. Tak ada masalah. 3 tawaran tu power belaka. Power belaka. Kalau sebut nak 3-3 pun 3-3 dia bagi. Baik. Cuma setelah dia offer 3-3 tu, Nabi memang tak nak lah. Lalu dia keluarkan atau dia sebut satu ungkapan. In kana hadzal ladzi ya'tika ri'yan Muhammad, sekiranya kamu bawa agama ini dengan sebab terpaksa, iaitu kerana satu makhluk yang datang kepada kamu. Ya'tika ri'yan, makhluk yang datang kepada kamu ni yang dimaksudkan oleh mereka adalah Jibril. Kamu bawa agama ni dengan sebab malaikat tu, makhluk tu yang bawa agama tu. Tarahu, kamu tengok makhluk tu, la tastati'a raddahu, tapi kamu tak boleh nak melepaskan diri daripada makhluk tu. Baik Muhammad, talabna laka tib, kami cari tok bomo untuk kamu, kami berubat kamu. Ibnu Hibban dia sebut dalam Sahih Ibnu Hibban, mereka berusaha untuk memulihkan Nabi kita ni. Kalau betul kerana makhluk ni kamu bawa agama, nak tunjuk serius, luar biasanya tawaran mereka ni, dan nak tunjuk kasihnya mereka pada Nabi ni. Wa bazalna amwalana, Muhammad tak payah gusar, tak payah bimbang, kami sanggup berhabis harta untuk kamu, berubat kamu. Ui, luar biasa, luar biasa. Hak boleh buat pada kita ni ayah kita dengan mak kita. No. Orang sebut dalam drama tak apalah. Dalam drama ni dia boleh sebut skrip apa. Tapi hakikat luar jauh lebih hebat pada tu. Sehingga seorang ibu dia boleh sebut ketika anak dia mati, menghembuskan nafas terakhir di pangkuan dia. Kalau nyawa tu jadi galang ganti, boleh ditukar. Berikan nyawa aku pada anak ni, biar dia hidup, aku mati pun tak apa. Allahu Akbar, seorang anak yang lemas jatuh dalam sungai sebagai contoh. Ayah ni tak pandai berenang, 2 kali 5 juga dengan anak. Dia tengok anak dia lemah tu, dia tak tengok saja. Walaupun dia panggil orang, tolong anak saya, tolong, dia tak pandai berenang. Dia sendiri terjun dalam tu. Dia julang naik dia julang anak naik ke atas, dia tenggelam tak apa. Last sekali orang tak tolong, dua-dua mati. Nak tunjuk bahawasanya apa jua pada anak, Allahu Akbar, nyawa lah galang ganti. Dah nak tunjuk mereka ni kasih pada Nabi kita ni luar biasa, bukan kasih sikit-sikit. Kami ikhtiar, kami berubat kamu Muhammad. Kalau harta tu sebagai galang ganti, kami perabih harta kami, asal kamu ni selamat daripada makhluk tu. Luar biasa. Tapi oleh kerana kamu bawa agama ni Muhammad, kami tak boleh ikut. Semua kebaikan Nabi kita start daripada usia muda sehingga hari tu di sisi mereka semua comel, solid belaka. Ibarat duduk saja dan tak kerja, tak apa, orang belaka. Bukan sekat kereta, reba apa boleh. Gitu lah mudah-mudah. Bawa agama baru. Dia punya buang Nabi, dia punya penghinaan kata-kata kasar cukup luar biasa. Sebagaimana dia luar biasa kasih pada Nabi, di saat dia benci juga dalam keadaan luar biasa. Allahu Akbar. Tapi Rasul Nabi kita yang mulia tetap menyebut, ankizu anfusakum minan nar, jagalah diri kamu daripada neraka Allah ni, jagalah. La ughni ankum minallahi syai'a, kalau Allah ambil keputusan jatuhkan hukuman, aku tak boleh nak buat sesuatu ke atas diri kamu, melainkan kepada Allah jualah yang berkuasa terhadap segala sesuatu. Baik, kesimpulan ayah dan ibuku sekalian, kita nak relate dengan apa yang berlaku pada hari ini.
walaupun dia tidak berlaku secara hakikat depan mata betul-betul, tapi visual tu kita tengok dan berita itu sampai pada kita. Bagaimana Gaza terutama menjadi ataupun kembali sebagai medan tempur yang berdarah, dan seluruh dunia menyaksikan peristiwa tersebut. Ada perkara yang luar biasa yang kita boleh belajar. Wallahu a'lam betul atau tidak. Dan saya pun mendapat cerita daripada orang-orang yang agak tahu tentang sejarah, pernah ke Al-Aqsa dan sebagainya. Kita dulu ada peluang juga sekali, tapi tak boleh masuk. Sebab waktu tu usia bawah 40 tahun. Dia nak hak tua-tua boleh masuk lah. Cuma kita pun tak ada, awak kata apa, keizinan ataupun tidak ada rezeki, kena balik patah semula. Baik. Jadi dia kata gini, sesuatu yang hebat ni pada tentera, boleh cerita ke tak ni? Pada tentera Al-Qassam itu sendiri yang bernaung di bawah apa nama ni, Hamas lah, Hamas, Harakat Al-Muqawwamat Al-Islamiyah, Hamas. Baik. Tentera ni dia kata masing-masing dia akan ada taktikal peperangan, dan dia tidak ada equipment yang secanggih lawan dia. Baik. Cuma antara yang luar biasa, bagaimana setiap bidikan dia kena ataupun target dia kena, padahal jauh. Kan bila dia declare satu roket dia Ayash yang boleh mengatasi kelajuan MK-82. MK-82 US buat, dia boleh sampai jarak sehingga 160-170 km bermula dari tempat launcher. Dia shoot sahaja dia boleh pergi sejauh 160-170 kilo. Kelajuan dia pula 160-170 kilo per jam lah laju. Teknologi ni memang confirm dia ada, sebab semua teknologi dia ada. Tapi keterhadan dengan segala kongkongan dan sebagainya, dia boleh keluar dengan satu Ayash. Dia punya jauh tak jauh 210-230 kurang lebih. Baik, kita pun fikir macam mana? Contoh, dia nak shoot satu tempat yang sejauh 210 km, yang dia nak pastikan bahawa apabila dilepaskan dari launcher sampai tempat tu, macam mana dia nak buat? Sedangkan bukan ada teknologi secanggih musuh dan sebagainya. Bahkan ribuan tu dipintas, banyak bukan sikit. Lepas tu buat dengan kapur, buat dengan apa nama recycle, benda-benda Allah luar biasa. Rupanya setiap peluru-peluru yang besar ni, yang mereka tidak tahu jatuhnya di mana. Oh, luar biasa. Ada satu doa yang mereka tulis di atas peluru tu. Doa ni yang telah disebut oleh Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Apabila membuat kapal yang besar, Allah perintahkan Nuh, jadikan kapal itu sebagai kenderaan untuk kamu. Aku akan siap siagakan azab. Tiap-tiap harilah Nabi Nuh buat. Masyarakat dia tengok Nuh ni bukan setakat gila, sewil. Duduk pada pasir besar, tanduh pula, air tak tahu mana nak datang, tiba-tiba buat kapal. Kapal pula besar. Sewil tak sewil pun buat, tiap-tiap hari buat. Sehingga siap kapal tu, mereka menyaksikan dengan mata kepala. Yanzil minas sama'i matara, yakhruj minal ardi ma'a. Turun dari langit tu air, hujan mencurah-curah. Keluar dari bumi tu air. Dan ketika keluar tu mereka lihat, menyaksikan dengan mata kepala mereka. Allahu Akbar. Sehingga ada riwayat Israiliyat menyebut, waktu tu ada seorang wanita tua yang tak boleh berjalan. Yang apabila dia lihat orang balik najis di atas kapal Nuh alaihi salatu wassalam, dia menyebut, dia kata, kalau aku boleh berjalan, aku akan menjadi salah seorang yang balik najis tu. Allah nak bagi tahu dahsyatnya. Dan bila Nabi Nuh sebelum naik, panggil naik, sekali dengan aku. Air pakai naik belakang. Mereka menyebut sa'awi ilal jabal
Kami naik ke bukit-bukit tinggi. Sedangkan air pada waktu itu Allah sifatkan mughriqin, yang akan menenggelamkan apa jua yang ada. Baik, waktu itu Nabi Nuh untuk pertama kali dia tengok kapal tu, dengan sebab kapal tu dia sendiri buat. Yang kedua, untuk pertama kali nak naik kapal tu, yang tak tahu hujung jatuhnya mana. Baik, apa yang Nabi Allah Nuh sebut ketika dia nak naik kapal? Ketika dia nak naik kapal tu, Allahu Akbar, dia keluarkan doa kan, dia menyebut nama Allah kan. Apa dia sebut? Wa qala irkabu fiha. Di saat dia melangkahkan kaki untuk naik ke kapal, Bismillahi majriha wa mursaha. Dengan namamu ya Allah, kapal ini bermula dari tempat ia bermula, dan ia berlabuh di tempat ia berlabuh. Nabi Nuh pun tak tahu macam mana kapal ni nak bergerak, laju macam mana, nak berhenti mana, bila nak berlabuh, berapa lama masa. Mereka juga seperti itulah. Kami hanya ikhtiar peluru ini sampai ke jaraknya, tapi kami tak tahu macam mana ia berlabuh. Kami sematkan doa di situ, Bismillahi majriha wa mursaha. Dengan namamu ya Allah, peluru ini kami lepaskan di tempat ia dilepaskan, dan peluru ini sampai di tempat ia berlabuh. Allah. Kalau kita hanya melihat dan mendengar cerita, kita kata, setakat tu boleh doa, saya pun boleh. Bukan setakat doa tu, doa naik kenderaan sekali lah. Subhanallazi sakhkhara lana. Doa naik sekali kita tak apa. Kita anggap tu remeh luar biasa. Tapi bagi orang yang duduk di medan tempur tu, di mana tempur tu, dia akan menyaksikan keajaiban Tuhan. Yang pada adanya Israel, sebut gilah nama dia, tanker dia Merkava tu 170 juta USD sebuah, yang tidak ada lebih mahal daripada tu. M5, M1, Abrams, Merkava 7 paling besar sekali. Dia punya ketumpatan besi ataupun dia punya ketebalan setiap satu penjuru 1.2 kaki. Kalau RPG tu nak tembak sekurang-kurang 10 RPG, baru tembak, baru kena, baru masuk. Dah takkan satu kata kebal 10 nak tembak. Tetapi Allahu Akbar, Allah bagi kepada tentera di pihak Islam ni hanya satu RPG 7 tu, kelajuan dia untuk 7 km lah, boleh pecah Merkava 7. Sedangkan RPG tu harga dia hanya $1,700 satu. $1,700 satu. Tapi tanker yang dia pecahkan Merkava tu 170 juta USD. Berapa banyak dah sehingga hari ni yang ditutup oleh Israel 32 buah Merkava kali 170 juta. Berapa banyak aset dia rugi? Baru satu. Yang kedua, sebab itu jurucakap di pihak Al-Qasam, Abu Ubaidah, ketua dia nama Mahmud Abu Salah, panglima Al-Qasam nama Mahmud Abu Salah. Dia ni dari sudut percakapan dia kurang sikit, dia kurang menonjol sebab bahasa dia kurang lunak. Tapi Abu Ubaidah ni dia luar biasa. Dia menyaksikan anak dia mati, dia menyaksikan isteri dia dibunuh, dia menyaksikan mak dia ditembak, dia menyaksikan adik-beradik dia segala-gala. Dan ada di kalangan tentera ni 23 tahun yang lalu, ketika Dabbabah mula masuk, kereta kebal mula masuk ke tebing ataupun ke semenanjung Gaza, tiap-tiap hari seorang budak ni dia akan baling batu ke kereta kebal tu. Orang duduk dalam kereta kebal tu gelak lah. Batu kecil apalah sangat, tak boleh nak memberi mudarat apa-apa. Tiap-tiap hari lalu saja budak ni baling, budak ni baling, budak ni baling. Merkava pertama setelah 23 tahun dimusnahkan oleh budak ni yang usia dia 31 tahun pada waktu itu. Cuma pada 7 Oktober dia bidik itu, 8 Oktober dia meninggal dunia esok hari. Dia pasang granit 6 kiri kanan, sempat dia buka. Lepas tu waktu dia lari dia kena tembak, mati dia syahid.
nama dia telah pun tersemat sebagai salah seorang yang berada di sisi Allah. Sehingga Allah menyebut wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Bukan setakat kamu nak menyangka bahawa yang mati itu mereka mati, tapi mereka hidup. Hidup tu pula bagaimana? Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Tuhan kamu, di sisi Tuhan mereka dalam keadaan diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sedikit sebanyaklah cerita tentang Nabi tadi, kepayahan. Sehingga untuk menyematkan agama ni bukan suatu yang mudah. Dan cerita tentang membebaskan tanah atau negeri kelahiran itu juga bukan satu perjalanan yang mudah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. InsyaAllah kita bertemu dalam kesempatan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.